Bertemu kembali rentasan berita edisi 947. Saya Zawati Yusof, antara paparan utama malam ini. Pilihan di tangan anda, kerajaan degil atau kerajaan stabil? Mengapakah keabsahan seorang Perdana Menteri itu sangat penting? Apabila speaker cuba berbohong, pemimpin penentu jatuh bangun sesebuah negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini bukan ekonomi, ini melahap harta rakyat. Demikian kecaman pedas Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap bagaimana Kerajaan Perikatan Nasional menangani masalah ekonomi akibat pandemik COVID-19. Beliau berharap sebuah kerajaan baharu dengan barisan kepimpinan yang tegas dan berani dapat ditubuhkan bagi tujuan yang amat mendesak ini. Anwar merujuk kepada kes positif COVID-19 yang semakin meningkat. Begitu juga bilangan yang mati ketika tiba di hospital. Kerajaan katanya tidak fokus dalam menangani pandemik berkenaan. Menurut beliau, setelah setahun berlalu, setiap kali kita akan mendengar kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan menteri-menteri tertentu bahawa keadaan kita akan bertambah baik. Bulan depan akan bertambah baik. Tetapi keadaan semakin bertambah parah. Mereka tidak ada tumpuan menangani COVID-19 dengan serius, dakwa Anwar. Beliau mengkritik pengurusan pusat pemberian vaksin PPV dan kesesakan hospital sebagai bukti kerajaan gagal. Mereka menyalahkan semua pihak Amerika, Eropah dan China, sedangkan kesalahan sendiri dilindungi. Beliau telah membangkitkan mengenai PPV mega ini di Parlimen. Siapa dapat kontrak? Beliau dimaklumkan RM29.80 dibayar oleh kerajaan untuk setiap orang yang datang ke Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Anwar mempersoalkan kenapa terdapat pembayaran tersebut, untuk apa dan kepada siapa. Kata Anwar, untuk menangani masalah ekonomi, kita perlukan sebuah kerajaan yang stabil dan diyakini kerana banyak badan perniagaan seperti Jepun dan Jerman menjelaskan dasar kita yang cacar marba, mereka tidak jelas. Jadi sebab itu kita harus tekankan keperluan untuk mengadakan satu peraturan yang tetap. Tak boleh umpamanya ambil pendekatan setahun setengah yang lalu, ulang pendekatan yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeza. Beliau berkata demikian menerusi video di Facebook beliau. Beliau juga mengecam tindakan membuka kilang-kilang tanpa pemantauan dengan pemilik mendapat keuntungan ratusan juta ringgit tetapi pekerja diperosok ke satu tempat. Sektor harus dibuka secara bertahap. Peraturan tidak dapat ditukar setiap hari dan mengelirukan. Kata Anwar, dasar hendaklah jelas untuk memberi keyakinan kepada pelabur. Beliau mendakwa wang yang dikumpul tidak tahu ke mana. Ada tender diberi kepada anak dan menantu masih berterusan. Ini bukan ekonomi. Ini melahap harta rakyat. Itu beda. Jadi kalau kita tumpu, bersihkan daripada gejala-gejala tamak haloba ini dan tumpu untuk menjaga kepentingan rakyat, saya yakin boleh kita pulihkan. Tegasnya, pemberian vaksin mesti lengkap baru boleh dibuka sesebuah sektor secara bertahap dan dipantau. PPV mega bukan caranya untuk menangani masalah COVID-19. Dasar bukan sahaja tidak jelas, malah tidak ada sinergi antara satu sama lain. Bahkan ada yang saling bertembung. Contohnya, Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah Datuk Seri Adham Baba menyuruh orang ramai untuk mendapat vaksinasi. Sebaliknya, mereka dijangkiti di pusat-pusat vaksinasi kerana kegagalan pengurusan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang dikawal oleh Khairi Jamaluddin. Kerajaan Perikatan Nasional degil, tutup mata dan tutup telinga, kata bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz yang pernah menegur kerajaan supaya tidak menubuhkan PPV mega. Beliau mencadangkan vaksin dibawa kepada rakyat, bukan rakyat dikumpulkan di PPV yang memungkinkan boleh menyebabkan penularan kluster baharu. Merujuk kepada video yang viral berlaku di PPV Rumah Prihatin Hotel Grand Season, Rafidah menyoal mengapa jadi begini. Beliau melahirkan rasa sangat sedih dan takut setelah melihat apa yang berlaku, di mana orang ramai bersesak-sesak dan tanpa jarak yang mengikut prosedur operasi standard SOP serta tanpa kawalan yang berkesan. Orang ramai memang sangat berminat untuk melindungi diri mereka dengan mendapatkan vaksinasi
vaksinasi, tetapi mereka bertembung dengan keadaan yang penuh sesak yang pasti akan mencetuskan kluster COVID yang baharu, ujarnya. Bila pasti keadaan seperti itu akan mengundang bahaya jangkitan yang sangat sukar dikesan. Mana dia dan apa tindakan Khairi Jamaluddin dan Adham Baba, iaitu pengerusi bersama jawatan kuasa vaksinasi? Apa tindakan yang diambil? Soal Rafidah. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dipetik media sebagai berkata, "Saya terkejut melihat video keadaan di PPV Rumah Prihatin Hotel Grand Seasons dan PPV Bukit Jalil hari ini yang penuh berpusu-pusu sehingga mengabaikan SOP. Beliau berharap pihak penguatkuasa dapat memastikan keadaan pekerja asing bersesak-sesak seperti ini tidak berulang lagi kerana ia boleh menyebabkan penularan wabak." Persoalannya, cukupkah dengan terkejut sahaja? Inilah masalahnya apabila kerajaan degil dan buat ikut suka hati sendiri tanpa mendengar nasihat pakar. Justru kita nak apa sekarang? Kekalkan kerajaan yang degil ini atau bina kerajaan baru yang stabil? Dalam politik demokrasi yang bersumberkan mandat rakyat, prinsip keabsahan tidak boleh dipandang ringan. Demikian hujah utama Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pasir Gudang, Hassan Karim. Beliau seorang peguam yang berpengalaman tetapi kali ini mahu berhujah dari sudut ahli politik dan seorang sahabat. Sebelum ini, Jom Channel berkongsi hujah Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang yang juga seorang peguam, Muhammad Hanifah Maidin. Menurut Hanifah, jika seorang Perdana Menteri itu sendiri berstatus tidak sah, maka para anggota pentadbirannya juga adalah dikira tidak sah. Beliau menjadi tidak sah apabila tidak lagi mendapat sokongan majoriti Ahli Parlimen walaupun telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri di bawah perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, Perdana Menteri boleh jadi diktator. Ini kerana setelah beliau dilantik, Yang di-Pertuan Agong terpaksa mendapatkan nasihat Perdana Menteri itu terlebih dahulu di bawah perkara 40-1 Perlembagaan Persekutuan untuk mengambil sesuatu tindakan. Kecualilah kalau kita memang dari awal ada kecenderungan untuk jadi diktator, maka kita tak peduli soal keabsahan ataupun legitimasi. Perkataan mandat rakyat, kedaulatan rakyat, demokrasi, prinsip pengasingan kuasa, kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan, rukun negara, semua itu dibuang ke laut, kata Hassan. Namun beliau melihat Tan Sri Mahyadi Mat Yassin bukan pemimpin yang mahu jadi diktator. Beliau pemimpin yang baik, peribadi yang baik dan berhemah. Ini pandangan saya, mungkin saya silap, ujarnya. Beliau percaya pada saat ini Mahyadin tahu dia sudah kehilangan majoriti di Dewan Rakyat. Dia tahu istana tidak lagi menyebelahinya. Dia insaf. Parti UMNO yang jadi salah satu tiang seri menyokong Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinannya telah menarik balik sokongannya, kata Hassan. Menurut Hassan, beliau mengenali Ahli Parlimen Paguh tersebut. Dia anak seorang tuan guru agama. Tentu saja dia rasa tidak senang jika dia mula dipanggil Perdana Menteri Haram. Dia tentu tidak dapat terima jika Kerajaan Perikatan Nasional mula dipanggil Kerajaan Haram. Hassan mengimbas kembali ketika berkempen bersama Presiden Bersatu itu menjelang pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018. Ketika itu beliau merupakan pengerusi Pakatan Harapan Johor dan bersama-sama menentang UMNO Barisan Nasional. One Malaysia Development Berhad, One MDB adalah isu utama ketika itu. Bagaimanapun, di sebalik laras bahasa yang indah-indah tentang latar belakang politik Mahyadin itu, Hassan tetap mahu pemimpin Perikatan Nasional itu berundur secara terhormat. Saya menasihati beliau sebagai seorang sahabat supaya buatlah tindakan yang terbaik dan terhormat di hujung kerjaya politik sebagai seorang pemimpin negara. Tidak perlu tunggu sehingga ujian undi percaya di Dewan Rakyat yang menjanjikan Ahli Parlimen Paguh itu akan tewas dengan aibnya. Elakkanlah kejadian itu. Seterusnya, usah dilawan istana yang dalam krisis perlembagaan ini mempunyai sisa-sisa kuasa yang boleh memecat seseorang Perdana Menteri yang akan menjadi satu presiden yang tidak manis dalam sejarah Malaysia, di mana seorang Perdana Menteri sebuah kerajaan awam dipecat oleh raja. Elakkan kemungkinan ini juga, nasihat Hassan. Beliau berpendapat dengan tindakan demikian, Mahyadin akan dihormati semua pihak yang inginkan perubahan politik yang aman dan tumpuan pemimpin negara diberikan kepada usaha keras memerangi wabak COVID-19 serta membantu kehidupan rakyat dan menyusun semula serta pemulihan ekonomi negara dapat dilaksanakan dengan kepimpinan politik yang berkesan dan berwibawa. Rakyat tidak mahu krisis perlembagaan yang berpanjangan. Rakyat tidak mahu pilihan raya umum dalam waktu wabak penyakit COVID-19 ini yang semakin serius, tegas pemimpin keadilan itu. Benar, Mahyadin pernah muncul sebagai pemimpin yang dihormati dan berwibawa ketika berani menentang pemimpin kerajaan rasuah dan skandal besar One MDB sebelum pilihan raya umum yang lalu. Beliau juga sanggup berkorban serta hilang jawatan atas pendiriannya yang berprinsip sebelum itu. Namun,
kini ke mana perginya figura berwibawa itu sehingga keabsahannya lantang dan jelas sekali dipertikaikan. Keabsahan Perdana Menteri akan merintis jalan ke arah kestabilan politik dan ekonomi sesebuah negara. Kerajaan yang stabil perlu untuk menangani masalah ekonomi akibat COVID-19. Malang sekali, Mahyadin tidak memiliki kewibawaan untuk itu. Justru buat kali ini, buatlah perkara yang betul. Segeralah meletakkan jawatan Perdana Menteri sekarang. Sekeping surat yang dikatakan dari Istana Negara kepada Speaker Yang di-Pertua Dewan Rakyat yang bertarikh 9 Ogos 2021 kini tular sejak beberapa hari lalu. Surat itu ditandatangani oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin. Antara lain, kandungan surat itu menyatakan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah mahu tahu jumlah sokongan kepada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Surat itu menyebut bahawa Speaker Datuk Azhar Harun melalui surat pada 3 Ogos memberitahu kedudukan semasa sokongan kepada Mahyadin adalah 106 orang. Pada 4 dan 6 Ogos terdapat 2 anggota Jemaah Menteri, Ahli Parlimen Lenggong dan Ahli Parlimen Parit Sulong telah meletakkan jawatan dan menjadikan kedudukan sokongan terkini adalah 104 orang. Pihak Istana Negara juga mendapat makluman bahawa 4 Ahli Dewan Negara telah menukar pendirian dan telah menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sehubungan dengan itu, Pihak Istana memohon laporan terkini mengenai bilangan Ahli Dewan Rakyat yang menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk disembah maklum kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong bagi apa-apa perkenan selanjutnya, kata surat berkenaan. Azhar diminta menjawab surat itu sebelum jam 2 petang 10 Ogos lalu. Surat itu juga memaklumkan salinan kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Speaker Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim dan Timbalan-Timbalan Speaker Datuk Seri Azalina Osman dan Datuk Muhammad Rashid Hasnon. Sementara itu, Muhammad Rashid dipetik oleh TheVibes.com berkata tidak ada duluan di mana Agong akan berkomunikasi secara langsung dengan Speaker Dewan Rakyat berkaitan hal ehwal Parlimen. PM bukan Speaker melaporkan kepada Agong tentang hal ehwal Parlimen, kata Rashid seperti dipetik portal tersebut dalam cuapannya di Twitter. Menariknya, kenyataan Rashid ini disanggah oleh Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Osman. Beliau bertanya sama ada Rashid sudah baca atau belum salinan surat istana yang bertarikh 9 Ogos itu. YB, bukan kita jumpa Yang di-Pertuan Agong ramai-ramai pada 29 Jun 2021 ke? Surat bertarikh 9 Ogos 2021 salinannya kepada kita berdua dah baca ke belum, Ciap Azalina? Beliau juga memuat naik gambar sembah menghadap Speaker Dewan Rakyat, Dewan Negara dan Timbalan-Timbalan Speaker kepada Yang di-Pertuan Agong pada tarikh itu. Jelas Muhammad Rashid telah hilang ingatan mengenai pertemuan bersejarah pada 29 Jun 2021 itu. Muhammad Rashid tidak boleh menafikannya sebagaimana beliau menafikan hadir pada satu kenduri durian yang melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP di sebuah kebun durian yang dikatakan berlaku pada 27 Jun di Batu Pahat. Bagaimanapun, Muhammad Rashid kantoi berbohong. Beliau kemudian disiasat oleh polis mengikut Peraturan 18-1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Baik, kita berbalik kepada surat istana ini. Kalau benar Azhar menulis pada 3 Ogos menyatakan bahawa Mahyadin mempunyai 106 sokongan, maka jelas pada hari itu beliau sudah hilang majoriti. Ini kerana Mahyadin memerlukan sekurang-kurangnya 111 sebagai Dewan Rakyat yang mengandungi 220 ahli parlimen untuk mendapat majoriti mudah. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia telah membuat laporan polis berkenaan dengan keabsahan atau legitimasi status Perdana Menteri mengikut perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan pada 12 Ogos lalu. Seperti beberapa kenyataan pemimpin yang pernah disiarkan oleh Jom Channel sebelum ini, kehilangan majoriti sokongan ahli parlimen menimbulkan implikasi besar terhadap keabsahan segala urusan kerajaan dan negara yang berisiko amat besar dalam segi perundangan. Pernah tak kalian mendengar pantun lama yang berbunyi, siakap sedohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri? Jadi Speaker, Timbalan Speaker dan pemimpin politik jangan mulakan. Sekali berbohong, sampai bila-bila pun rakyat akan ingat. Tak malukah anda apabila anak cucu membaca jurnal dan buku-buku pada masa akan datang dan nama kalian terpahat di sana sebagai seorang pembohong? Majlis Presiden Pakatan Harapan menyeru semua ahli parlimen yang menentang dan menolak Tan Sri Mahyadin Mat Yassin untuk bersama di meja rundingan sekarang untuk membentuk sebuah kerajaan yang inklusif, adil dan progresif dengan jaminan setiap parti akan dilayan secara adil. Majlis Presiden Pakatan Harapan mengulangi pendirian bahawa kami menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri, kata kenyataan itu. Bagaimanapun, Pakatan Harapan berharap kesemua penentang Mahyadin dijemput untuk menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri bagi membuktikan sokongan serta membentuk
satu majoriti baharu di Parlimen. Kenyataan tersebut dibuat bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Pada ketika jumlah kes aktif COVID-19 melebihi 200,000, lebih 1,000 pesakit berada di ICU dan setiap hari kita menyaksikan beratus orang yang meninggal akibat COVID-19 serta isu pekerjaan dan pendapatan yang membelenggu rakyat. Kita amat memerlukan sebuah kerajaan yang stabil, berkesan dan dipimpin seorang Perdana Menteri yang mempunyai keabsahan serta sokongan majoriti ahli Parlimen, kata mereka. Mereka merujuk kepada pendirian Mahyadin yang enggan meletakkan jawatan Perdana Menteri secara terhormat berdasarkan perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan, walaupun hanya mempunyai 100 sokongan ahli Parlimen berbanding 120 yang tidak menyokong. Rakyat berharap para pemimpin politik akan dapat mencapai penyelesaian yang mampu merungkai masalah ini dan seterusnya membolehkan kepimpinan berwibawa tampil untuk membantu negara membendung penularan wabak COVID-19 dan memacu pemulihan ekonomi pasca pandemik, kata kenyataan itu. Pada masa yang sama, Pakatan Harapan tidak bersetuju untuk sebarang pilihan raya umum diadakan, terutama ketika pandemik memuncak. Perlu diingatkan bahawa penggal terakhir Parlimen ke-14 hanya akan tamat pada 16 Julai 2023. Menurut mereka, sokongan terhadap Anwar adalah demi masa depan rakyat dan negara. Oleh itu, amatlah penting semua pihak dapat bersatu di bawah sebuah kerajaan berjiwa rakyat yang mampu memperbetulkan segala kepincangan dan kegagalan Perikatan Nasional menjelang undi percaya terhadap Perdana Menteri nanti. Ini supaya sebarang pengambil alihan kerajaan hanya akan berlaku bersama pihak-pihak yang bersetuju dengan prinsip-prinsip dan landas perjuangan, termasuk reformasi institusi, tata kelola dan urus takbir yang baik dan institusi kehakiman yang bebas, tegas kenyataan itu. Justru hentikanlah naratif lapuk yang memalukan No Anwar, No DAP yang jelas mempamerkan gaya budaya pengecut untuk menerima pembaharuan dan cabaran hidup dalam masyarakat majmuk yang adil. Sejarah dunia membuktikan bahawa jatuh dan bangunnya sesebuah negara itu adalah kerana pemimpinnya. Pandemik COVID-19 tidak nampak di mana penamatnya kerana dasar pemimpin yang salah. Negara-negara lain yang menjalankan dasar yang tepat telah berjaya menangani pandemik ini di samping membuat persediaan jika ia kembali menyerang. Malaysia pula hanya tahu buat pelbagai jenama Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan menghukum rakyat sahaja dalam Undang-Undang 2 Darjat. Insaflah wahai pemimpin. Apa gunanya hari-hari menyemai kebencian kaum? Kononnya mahu menegakkan Islam sedangkan puluhan ribu rakyat dijangkiti penyakit dan ratusan mati. Marilah kita benar-benar berhijrah demi menjaga nyawa rakyat dan kestabilan negara. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layari reporterjomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Jangan lupa esok jam 9.30 malam, edisi khas mingguan akan bersama anda. Assalamualaikum, jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.